apa khabar guys? Korang semua sihat tak? Kalau sihat, bagus macam tu ya. Duduk rumah diam-diam tau. Sekarang kan musim corona, so korang kena jaga kesihatan diri. Sekarang kita akan membahas tentang cerita Jennifer's Body. Semua dah ready? Okay, let's go! Filem cerita Jennifer's Body ini mengisahkan tentang dua orang remaja perempuan yang berkawan baik sejak dari kecil. Namun ada sesuatu peristiwa yang menyebabkan salah satu kawan baiknya menjadi korban ahli band Low Shoulder. Best cerita ni, so korang kena tengok baik biar Mimi yang ceritakan. Ia bermula dari seorang remaja perempuan yang bernama Anita atau lebih kerap dipanggil Needy yang dikatakan mempunyai penyakit mental, tetapi sebenarnya Needy tidak mempunyai penyakit apa-apa. Hanya saja dia dapat mengetahui hal seseorang tersebut. Needy dimasukkan ke hospital sakit jiwa kerana mentalnya yang semakin lama semakin tidak baik. Needy pun menceritakan kisah tentang awal berlakunya hal yang tak dijangkanya tersebut dan dimulai dengan kisahnya yang berada di sekolah bersama kawan baiknya iaitu Jennifer. Sebelum kejadian kebakaran berlaku, Needy mempunyai teman lelaki iaitu Chip dan kawan baiknya Jennifer. Jennifer ialah kawan baik kepada Needy sejak dari kecil. Namun orang-orang menyangka bahawa Jennifer dan Needy ialah lesbian tetapi disangkal oleh Needy. Jennifer ialah sosok ahli sorak di sekolah dan merupakan perempuan yang paling cantik di sekolah tersebut. Malam itu, Jennifer mengajak Needy untuk menonton persembahan band yang bernama Low Shoulder di sebuah bar. Awalnya Needy menolak kerana mempunyai temu janji bersama Chip dan setelah Jennifer memujuk, akhirnya Needy pun bersetuju. Setelah tiba di bar tersebut, Jennifer sempat bertanya kepada ketua band jika dia mahu minum sesuatu ataupun tidak. Setelah mengatakan iya, Jennifer pun memesan beberapa air. Needy sempat mendengar beberapa perbualan dari anggota tersebut yang menurutnya sangat biadab. Anggota yang lain membiarkan ketua mereka dan Needy yang sedang emosi pada saat itu. Needy memberitahu kepada Jennifer bahawa mereka baru sahaja berkata hal yang tidak senonoh tentangnya. Tetapi Jennifer tidak peduli dan mengatakan bahawa Needy cemburu kerana ketuanya yang menyukai Jennifer. Jennifer terpukau dengan ketampanan ketua band saat nyanyi di atas pentas kecil itu. Saat mereka menikmati persembahan Low Shoulder tersebut, gerak hati Needy merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Dia memperhatikan sekelilingnya dan merasakan bahawa akan ada sesuatu yang berlaku pada saat itu. Dia merasa terkejut apabila ada api yang kecil terjatuh di meja bar tersebut dan menjadi lebih besar. Bar tersebut terbakar dan telah mengorbankan ramai orang. Untungnya Jennifer dan Needy masih selamat. Tiba-tiba ketua band yang nyanyi di atas pentas muncul dan memberikan air kepada Jennifer untuk merasa tenang. Needy sangat pelik dengan tingkah lakunya itu dan ketua itu membawa Jennifer naik bersama ahli band yang lain. Needy menghalang Jennifer tetapi diindahkan oleh Jennifer. Mereka sempat menatap beberapa saat dan pintu van tersebut telah pun tutup. Needy berasa sangat yakin bahawa band tersebut ialah band yang jahat. Dia menelefon Chip untuk memberitahu tentang Jennifer. Tetapi dalam keadaan panik, Jennifer pun memberitahu kepada Chip tentang kebakaran di bar tersebut. Tetapi pintu rumah Needy diketuk oleh seseorang. Dan pada saat itu, Needy pun memeriksa rumahnya. Setelah itu, muncullah Jennifer yang dalam keadaan tidak terurus dan bajunya yang penuh dengan darah. Needy merasa sangat pelik dengan tingkah laku Jennifer tersebut. Jennifer terlihat seperti senyum ke arah Needy. Dia pun membuka peti ais Needy dan mengambil ayam lalu memakannya. Beberapa saat, Jennifer memuntahkan cairan berwarna hitam ke arah Needy dan Needy sangat terkejut melihat cairan yang timbul seperti duri tersebut. Needy merasa takut dan hendak menelefon polis tetapi ditahan oleh Jennifer. Needy merasa terkejut dengan aksi Jennifer. Jennifer pun berundur dan berlari keluar dari rumah Needy. Needy menangis kerana merasakan bahawa malam itu Jennifer berubah seperti orang lain. Pagi besoknya, Needy masih memikirkan kejadian semalam yang sempat membuat dirinya terkejut dan beberapa orang di dalam kelas sedih setelah mendapat kabar tentang kebakaran yang berlaku di bar itu. Tiba-tiba Jennifer muncul di hadapan Needy tanpa merasa sesuatu hal yang berlaku di antara mereka.
Nidi bertanya kepada Jennifer bahawa dia melihat Jennifer datang ke rumahnya dalam keadaan yang penuh dengan darah. Tetapi Jennifer mengatakan ia tidak ke rumah Nidi. Lalu Jennifer menasihati Nidi agar mengubati mentalnya kerana ia suka berhalusinasi. Nidi merasa tidak percaya dan yakin kerana dialah yang membersihkan cairan hitam pada malam itu. Setelah itu, Nidi menceritakan hal Jennifer tersebut kepada Chip dan Chip mengatakan mungkin Nidi berhalusinasi. Pada petang itu, Jennifer kelaparan dan melihat Jonas yang masih sedih tentang sahabat baiknya iaitu Craig. Jonas sedih kerana kawan baiknya itu mati akibat kebakaran yang terjadi pada malam itu. Jennifer menceritakan tentang kali terakhir dia berjumpa dengan Craig dan menjelaskan kepada Jonas bahawa Craig mahukan mereka berdua bersama. Namun itu ialah hanya umpan untuk Jonas agar menjadi santapan Jennifer pada petang itu. Jennifer berubah kepada seseorang yang menakutkan dan Jonas pun mati pada petang itu. Namun jeritan Jonas didengari oleh seorang guru yang berdekatan dengan hutan tersebut. Dengan rasa ingin tahu, guru tersebut memasuki hutan dan mencari jeritan tersebut dan terlihat mayat Jonas yang dimakan oleh haiwan-haiwan di hutan itu. Menggelikan. Jennifer menelefon Nidi dan memberitahu bahawa dia terlihat semakin sihat dan cantik namun diganggu oleh Chip pada waktu itu. Nidi hendak berjumpa dengan Chip pada malam itu dan menceritakan tentang Jennifer tetapi mendapat kabar yang buruk berlaku di sekolah mereka. Sekolah dihebohkan dengan kematian Jonas yang dikatakan dimakan oleh haiwan liar dan pada waktu yang sama kumpulan band shoulder itu semakin lama semakin popular. Di sini Jennifer terlihat sangat pucat dan terlalu kurus. Nidi bertanya kepada Jennifer dan Jennifer memarahinya dengan perasaan yang kesal. Nidi merasa terbiasa dengan sikap Jennifer tersebut. Tetapi datanglah kawan lelaki yang mengajak Jennifer untuk menonton tetapi ditolak oleh Jennifer. Setelah dipujuk oleh Nidi, Jennifer pun mengatakan ia dan mengajaknya untuk ke rumah Jennifer. Malam itu lelaki tersebut tidak menyangka akan menjadi korban Jennifer. Dia melihat sekeliling perumahan tersebut sangat sunyi dan tidak ramai yang menghuni di situ. Setelah berjumpa dengan Jennifer, lelaki tersebut terkejut dengan perubahan Jennifer itu. Dia hendak melarikan diri tetapi tidak berjaya. Jennifer dengan brutal memakan usus-usus lelaki tersebut. Saat Nidi dan Chip sedang mantap-mantap, Nidi melihat roh Jonas dan Jennifer yang berubah seperti syaitan. Chip merasa pelik dengan perubahan Nidi. Nidi lalu bersiap dan menuju ke suatu tempat namun saat di jalan ia dikejutkan dengan Jennifer. Nidi dengan cepat memasuki rumahnya dalam keadaan panik namun dia tidak sedar bahawa Jennifer sudah berada di dalam bilik tidurnya. Dia terkejut dengan Jennifer yang berada di dalam biliknya dan menjerit Jennifer untuk keluar namun Jennifer menggoda Nidi sehingga Nidi merasa sangat pelik dalam keadaan tersebut. Dan Jennifer pun tidak mahu berahsia dengan Nidi lagi. Ia bercerita bagaimana ia boleh datang ke rumah Nidi dengan berlumuran darah. Pada malam kebakaran itu terjadi, Jennifer dibawa oleh band tersebut. Mereka menjadikan Jennifer sebagai tumbalan pemujaan syaitan untuk menjadikan mereka lebih terkenal. Jennifer memohon agar tidak dibunuh oleh mereka. Saat mereka sampai di sungai tersebut, Jennifer cuba untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil. Tangannya diikat dan ritual pemujaan mereka pun bermula. Jennifer dibunuh pada saat itu dengan pisau dan pisau tersebut dicampakkan ke dalam sungai yang berlubang itu. Dia tidak sedar bagaimana ia boleh bangun dan ia berjalan menuju ke rumah Nidi tetapi berjumpa dengan Ahmed yang sedang dalam perjalanan pulang. Dia yang merasa kelaparan memakan Ahmed lalu datang ke rumah Nidi. Dan pada waktu itu Jennifer berkata bahawa pada malam ia datang ke rumah Nidi dengan berlumuran darah itu ialah benar. Ahmed juga pada malam itu menjadi korban pertamanya saat itu. Nidi yang mendengar kisah Jennifer merasa sangat terkejut. Dan Jennifer mengatakan seperti ia mempunyai kuasa yang luar biasa. Lalu Jennifer pun membuktikan kepada Nidi. Nidi termenung melihat tangan Jennifer yang sembuh kembali sedia kala. Nidi merasakan bahawa Jennifer bukan kawan baiknya tetapi roh jahat yang berada di dalam tubuh Jennifer. Nidi menghalau Jennifer untuk pulang ke rumahnya dan Jennifer pun kembali ke rumahnya dengan sangat cepat. Hal itu membuatkan Nidi ingin mencari tahu tentang paranormal. Nidi ke perpustakaan sekolahnya dan mencari buku-buku paranormal di situ. Ia mencari informasi berkaitan dengan Jennifer dan membacanya dengan teliti. Ia sangat terkejut dan menceritakan hal itu kepada Chip.
Tetapi Chip tidak percaya kerana merasakan mental Needy semakin lama semakin lemah. Needy menghalang Chip untuk pergi ke pesta tersebut kerana mengetahui bahawa Jennifer akan mencari mangsa pada malam itu. Chip tidak mahu percaya tentang perkara itu, tetapi Needy menegaskan bahawa ia tidak akan pergi ke pesta tersebut. Chip merasa kecewa kerana merasa dirinya tidak dianggap oleh Needy. Scene beralih kepada sekumpulan remaja sedang menyiapkan prop untuk pesta tersebut. Malam itu, Needy merasa tidak sedap hati kerana merasakan sesuatu yang akan berlaku dan saat itu Chip sedang berjalan kaki menuju ke pesta tetapi bertembung dengan Jennifer. Jennifer memberitahu kepada Chip bahawa Needy curang di belakang Chip. Jennifer memberitahu Chip bahawa dia lebih layak mendapatkan seseorang yang sangat menghargainya, tetapi itu hanyalah umpan untuk memakan Chip. Jennifer menggoda Chip dan membawa Chip ke sebuah tempat. Chip merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Lalu Jennifer pun menyerang Chip. Needy yang merasa Chip dalam bahaya mencari Chip dengan panik. Ia menuju ke taman dan mendengar suara Chip yang sedang meminta pertolongan. Needy terlihat Jennifer yang sedang memakan Chip dan tanpa basa-basi Needy pun terjun dan menggelamkan Jennifer. Jennifer marah kerana Needy mengganggunya dan Chip menusuknya dengan benda yang tajam. Needy merasa sangat terkejut dan setelah itu Jennifer mengeluarkan benda tajam tersebut dari perutnya. Ia pun pergi dan Needy melihat Chip yang sedang dalam keadaan lemah. Chip menyesal kerana tidak mempercayai Needy. Ia akhirnya mati di dalam pelukan Needy. Needy hendak membalas dendam terhadap Jennifer. Ia sangat marah kerana orang yang dia sayangi telah pun mati. Mereka bergelut dan Jennifer sempat menggigit Needy. Needy yang merasa kesakitan merasa semakin marah dan menusuknya tepat ke jantung Jennifer. Ibu Jennifer terkejut melihat Jennifer yang telah tidak bernyawa itu. Needy merasa lega kerana dapat membunuh roh jahat itu. Dan kuasa itu telah Needy manfaatkan untuk balas dendam kepada Ben yang telah menjadikan Jennifer sebagai tumbal mereka. Needy dapat melarikan diri dari hospital sakit jiwa tersebut dan menuju ke jalan besar. Dia menaiki teksi dan menyuruh untuk membawanya ke bandar untuk berjumpa dengan Ben Low Shoulder. Dan pada saat itu filem pun tamat.